Hai, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. So, pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1, bab 7 udara, praktis sumatif 7, soalan 6, 7 dan 8 sahaja. So, anda boleh rujuk buku teks anda muka surat 217 hingga 218. Okey, jom kita lihat soalan 6. Soalan 6 berbunyi, kandungan oksigen di dalam gua kebiasaannya semakin rendah apabila kita semakin jauh berjalan ke dalam gua. Soalan A, senaraikan beberapa sebab kandungan oksigen semakin rendah di dalam gua. So, antara sebabnya ialah proses semula jadi seperti perebutan organisma di dalam gua seperti kelawar yang telah mati. Okey, kita dah belajar proses perebutan ini menggunakan oksigen. Yang kedua, pernafasan kelawar dan haiwan-haiwan lain di dalam gua. Okey, proses perebutan dan pernafasan ini menggunakan oksigen, maka proses ini mengurangkan kandungan oksigen di dalam gua. Soalan B, jika kita ingin memasuki gua yang dalam, kita digalakkan untuk membawa obor api selain lampu suluh sebagai penunjuk kehadiran oksigen. Okey, so apakah kelebihan menggunakan obor di dalam gua? Antara kelebihannya ialah obor akan terpadam apabila aras oksigen terlalu rendah. Maka penggunaan obor dapat memberi amaran kepada kita supaya tidak meneruskan perjalanan kerana kita sudah memasuki kawasan yang rendah oksigen. Soalan C, adakah idea membawa obor itu merupakan idea yang bagus? Ya atau tidak? So, jawapannya tidak. Kerana kita tidak mengetahui aras sebenar oksigen. Penggunaan obor juga akan menambahkan lagi karbon dioksida di dalam gua. Sebab obor ni kan melibatkan proses pembakaran yang ini menggunakan oksigen dan membebaskan gas karbon dioksida. Soalan D, cadangkan satu cara untuk mengesan kandungan oksigen dengan lebih selamat. Berikan satu sebab bagi cadangan anda. Okay. So, antara cadangannya ialah dengan menggunakan sensor oksigen kerana kita dapat mengetahui aras oksigen yang lebih tepat dan dapat membuat tindakan yang lebih awal. Next, soalan 7. Sebuah syarikat berhasrat menjalankan suatu projek kuari batu kapur tidak jauh dari kampung Permai. Maka, ketua kampung di kampung tersebut telah mengadakan perjumpaan bersama dengan para penduduk. Hasil perjumpaan tersebut adalah seperti yang berikut. Okay. Antaranya ialah peratusan penduduk yang menyokong projek kuari ialah sebanyak 20%, manakala peratusan penduduk yang membantah projek kuari ialah sebanyak 80%. Soalan A, pada andaian anda, mengapakah majoritinya sebanyak 80% penduduk kampung Permai membantah projek kuari tersebut? Berikan pendapat anda. Agak-agaknya kenapa mereka bantah? Okay, sebab penduduk kampung bimbang tentang kesihatan mereka. Dan projek kuari boleh menyebabkan pencemaran udara. Soalan B, penduduk yang menyokong projek kuari mempunyai satu sebab yang sama, iaitu mereka akan mendapat satu kelebihan. Pada andaian anda, apakah kelebihan itu? So, kelebihan itu ialah mendapat sumbangan kewangan daripada syarikat pemaju, dan yang kedua, mungkin mereka boleh mendapat peluang pekerjaan. Soalan C, ketua kampung telah memutuskan untuk membantah projek kuari tersebut selepas mengadakan perjumpaan. Wajarkah tindakan ketua kampung itu? Wajar atau tidak? Okay, jawapannya adalah wajar. Kerana projek tersebut boleh menyebabkan gangguan kesihatan kepada penduduk kampung. Okay, next, soalan 8. Andaikan anda seorang saintis. Jumlah cahaya matahari yang diterima di kawasan Asia Tenggara telah berkurang disebabkan oleh debu yang terhasil daripada bencana alam seperti letusan gunung berapi dan aktiviti pembangunan yang dijalankan oleh manusia. Kesannya, banyak tanaman yang diusahakan oleh para petani menjadi tidak subur dan mati. Okay. Jadi soalannya, bagaimanakah perkara ini boleh terjadi? Cadangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh para petani. Okey, kenapa hasil tanaman menjadi tidak subur? Okey, tumbuhan hijau memerlukan tenaga cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Jika keamatan cahaya matahari rendah,
maka kadar fotosintesis menjadi rendah. Oleh itu, pokok-pokok perlu bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari yang terhad. Jadi pokok-pokok yang tidak mendapat cahaya matahari yang mencukupi menjadi tidak subur dan akhirnya mati. So, cadangannya, para petani boleh menggantikan cahaya matahari, iaitu dengan menggunakan tenaga cahaya dari lampu dengan keamatan cahaya yang sesuai. So, sekian saja perkongsian saya pada hari ini. So, semoga bermanfaat untuk anda. So, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.